أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sidang hadirin, sidang pendengar, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat lagi kita bersama dalam slot satu hari, satu juzuk, satu ibrah, program yang dianjurkan oleh Icon Syabab. Alhamdulillah. Dan hari ini Alhamdulillah kita telah berada pada 28 Ramadan. Itu hari-hari terakhir, detik-detik terakhir sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita. Dan kita teruskan berkongsilah apa dapatan ataupun ibrah yang kita dapat ambil daripada Al-Quran, insya-Allah. Okey, baik. Kita masih lagi bersama saya dalam kisah Nabi Ibrahim. Kalau ikutkan tajuk hari ini, Nabi Ibrahim Uswah Hasanah. Okey. Dan bila kita bercakap tentang Nabi Ibrahim, kisahnya ataupun namanya disebut 69 kali di dalam Al-Quran, yang mana menjadikan kisah ini, kisah Nabi Ibrahim adalah kisah kedua terbanyak yang dicatatkan dalam Al-Quran selepas kisah pertama adalah kisah Nabi Musa lah yang paling banyak, kemudian kisah Nabi Ibrahim. Okey, jadi dalam juzuk 28, dalam juzuk 28 ada 9 surah termasuk dalam juzuk 28, iaitu surah Al-Mujadalah, surah Al-Hashr, surah Al-Mumtahanah, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun, surah At-Talaq dan last sekali surah At-Tahrim. Dan kisah Nabi Ibrahim ni kita akan ketemu dalam surah Al-Mumtahanah. Okey, surah Al-Mumtahanah yang berada pada ayat yang keempat. Okey, sesiapa yang ada mushaf Al-Quran boleh rujuk sama-sama. Okey, ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Okey. Maksud ataupun terjemahan kepada ayat ini, sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya semasa mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami melepaskan diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kami mengingkari segala penyembahan kamu dan dengan ini ternyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu adalah selama-lamanya sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya. Tatkala baginda berkata, aku akan memohon kepada Tuhanku pengampunan buat dosa-dosamu. Namun aku tidak berkuasa menahan azab Allah sedikit pun daripada menimpamu. Lalu Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami bertaubat serta kepada Engkaulah juga tempat kembali. Okey, baik. Bila kita bercakap tentang Nabi Ibrahim, sebagaimana yang saya sebut tadi,
dalam Al-Quran sebanyak 69 kali disebut tentang nama Nabi Ibrahim. Sama ada disebut tentang kisah yang panjang ataupun kisah yang ringkas ataupun semata-mata Allah menyebut nama sahaja. Okay, jadi banyak version lah. Okay. Dan bila kita tengok Al-Qasasul Qur'ani, kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain. Ada Nabi yang Allah ceritakan bermula daripada dia kanak-kanak. Kehidupan dia sebagai kanak-kanak sehingga menjadi pemerintah. Ada juga Nabi yang Allah sebut ataupun Allah ceritakan tentangnya bermula daripada kecil, daripada bayi lagi sehingga menjadi Nabi. Sehingga berdakwah kepada kaumnya. Dan ada juga Nabi yang Allah cerita pada awal penciptaan sahaja. Tapi kisah dia menjadi Nabi tidak ada dalam Al-Quran. Dan ada juga Nabi yang Allah sebut nama sahaja. Contohnya Nabi Ilyas. Hanya Allah sebut nama. Dan ada juga Nabi yang Allah cerita kisahnya bermula selepas menjadi Nabi. Dan termasuklah kisah berdakwah kepada kaumnya. Jadi kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran ni banyak versi yang berbeza. Dan kisah Nabi Ibrahim, kalau kita tengok dalam Al-Quran, adalah kisah yang sangat panjang dan banyak babak. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa kisah-kisah Nabi Ibrahim ni tidak dikumpulkan sahaja dalam satu surah? Kan? Ada babak dia bersama anak dia, babak dia bersama ayah dia, babak dia berdakwah kepada raja yang kafir. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak disatukan sahaja dalam satu surah? Sebagaimana dalam cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf ada dalam surah Yusuf. Diceritakan dengan panjang lebar. Kenapa cerita Nabi Ibrahim ni tidak disatukan dalam satu surah? Bukankah dalam Al-Quran ada surah Ibrahim? Tapi bila kita tengok surah Ibrahim, tak ada pun cerita panjang lebar. Hanya ada satu babak sahaja, iaitu babak bila dia meninggalkan anak isterinya di padang pasir. Jadi jawapannya adalah Al-Quran bukanlah kitab sejarah. Tapi Al-Quran adalah kitab hidayah yang memberi hidayah kepada manusia, memberi ubat kepada permasalahan manusia. Jadi pandailah Allah, maha bijaksananya Allah menyusun ayat-ayatnya, menyusun kalam-kalamnya. Jadi kita akan dapati sebagaimana yang kita dah baca tadi, surah Al-Mumtahanah ada disebut tentang Nabi Ibrahim. Disebut sikit sahaja tanpa cerita yang panjang. Dan hari ini kita akan fokus pada ayat yang kita baca tadi, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yang bermaksud sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya. Okey, baik. Okey. Dalam ayat tadi disebut bahawa Nabi Ibrahim ni, pada Nabi Ibrahim Allah puji. Pada baginda ni ada ikutan yang baik. Sepatutnya orang beriman ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim. Sepatutnya orang yang baca Quran mengambil ibrah, mengambil istifadah daripada kisah Nabi Ibrahim. Kerana Allah puji Nabi Ibrahim sebagai ikutan yang baik. Okey? Kalau tengok uswah, perkataan uswah tu adalah ikutan ataupun teladan ataupun role model ataupun contoh yang baik yang kita boleh ambil. Oh, inilah yang patut kita ikut, sosok tubuh yang patut kita ikut, kita jadikan sebagai teladan. Okey? Dan bila kita telusuri kisah Nabi Ibrahim dalam yang diceritakan dalam Al-Quran, kita akan dapati Allah memaparkan Nabi Ibrahim ni pada banyak watak. Ada kadang-kadang Nabi Ibrahim memegang watak sebagai anak. Dalam babak yang lain, Nabi Ibrahim memegang watak sebagai seorang ayah. Pada babak yang lain, Nabi Ibrahim memegang watak sebagai seorang suami. Pada babak yang lain, ada watak sebagai ahli masyarakat. Pada babak yang lain, Nabi Ibrahim menjadi seorang pendakwah yang bijaksana. Jadi semestinya
ada ibrah yang kita boleh ambil. Kalau kita ni sebagai seorang anak, apa yang kita patut ikut Nabi Ibrahim sebagai contoh, sebagai teladan. Kalau kita ni sebagai seorang suami ataupun isteri, apa yang kita patut ambil contoh, yang kita boleh ambil teladan daripada Nabi Ibrahim untuk kita buat yang sama kepada pasangan kita. Kalau kita ni sebagai seorang ahli masyarakat, apa yang kita boleh ambil ibrah daripada Nabi Ibrahim supaya kita menjadi ahli masyarakat yang beriman, ahli masyarakat yang mengamalkan Al-Quran. Okey. Jadi orang-orang beriman ni memang kena, tidak perlu tengok kepada yang lain. Allah dah sediakan contoh. Kita ni tak payah cari dah role model lain. Allah dah cakap dah Nabi Ibrahim ni sebagai role model. Kenapa? Yang pertama yang kita boleh ambil ibrah daripada sifat Nabi Ibrahim ialah yang pertama, baginda Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat tegas dengan prinsip keimanan. Sangat tegas. Bila baginda berdakwah kepada ayahnya ataupun kepada kaumnya ataupun kepada rajanya, kita boleh nampak Nabi Ibrahim seorang yang sangat menekankan keimanan kepada Allah dan menentang sehabis-habisnya kesyirikan, menentang sehabis-habisnya maksiat yang dibuat oleh kaumnya dan raja yang kafir. Jadi kita ambil contoh satu babak di mana Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya, Nabi Ibrahim dah bagi tahu, wahai ayahku, jangan menyembah syaitan. Wahai ayahku, berhentilah menyembah berhala. Wahai ayahku, takutlah dengan azab Allah. Ya abati, sampai 4 kali Nabi Ibrahim seru ayah dia. Janganlah sembah berhala. Tapi apa yang dibuat oleh ayahnya? Ayahnya balas, wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti, aku akan rejam kamu. Aku akan rejam. Kita sebagai seorang anak, kalau mak ayah kita marah sikit je, kita dah terasa kan. Ini kan pula mengunggut untuk rejam. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim balas? Salamun alaik. Wahai ayah, salamun alaik. Okey, tak apalah ayah tak nak ikut. Tapi saya tetap dengan pendirian saya. Saya tetap dengan prinsip keimanan kepada Allah. Apa yang Nabi Ibrahim cakap? Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan tinggalkan kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Nak kata tegasnya Nabi Ibrahim saat prinsip dia bercanggah dengan prinsip orang yang berdekatan dengannya, orang iaitu ayahnya sendiri, maka dia tegas, tetap tegas. Tak apalah ayah, kalau ayah tak nak ikut saya tak apa. Saya tetap dengan pendirian saya. Itulah prinsip seorang Nabi. Itulah peribadi seorang Nabi, tegas dengan prinsip keimanan. Yang kedua, contoh yang kita boleh ambil juga saat Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Bila pada sesi yang lepas kita dah kongsikan bagaimana Nabi Ibrahim, seorang da'i yang bijaksana, memberi dakwah kepada kaumnya tentang bulan, membuat analogi tentang bulan, bintang dan matahari. Yang akhirnya Nabi Ibrahim tegaskan pada penghujung ucapannya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim tegas, aku menghadapkan wajahku terhadap Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk daripada kalangan orang yang musyrik. Nak katanya bila selesai berdakwah, dia akan tegaskan kok mana pun aku tetap dengan prinsip aku, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertamalah yang kita boleh ambil, iaitu tegas dengan prinsip keimanan. Okay, kemudian apa lagi teladan yang kita boleh ikut ataupun contohi daripada Abul Anbiya ini, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua iaitu bersabar dengan ujian. Bersabar dengan ujian. Dalam Al-Quran beberapa kali Allah puji baginda alaihissalam sebagai halim. Sebagaimana dalam surah Hud ayat yang ke-75. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ya, terjemahannya maksudnya
Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang penyabar, lembut hati, lagi suka kembali kepada Allah. Okey, perkataan halim di sini, perkataan halim iaitu bermaksud penyabar. Okey, kita boleh tengok pada babak baginda berdakwah kepada kaumnya ataupun berdakwah kepada raja yang kafir, juga berdakwah kepada ayahnya. Baginda sangat sabar walaupun dibalas dengan ancaman, ugutan, tapi baginda tetap sabar. Itu halim di sini bermaksud tidak cepat menginginkan balasan buruk. Tidak cepat menginginkan balasan buruk bagi orang yang melakukan keburukan kepadanya. Nak kata sabarnya Nabi Ibrahim. Juga kita boleh tengok kesabaran Nabi Ibrahim bila diuji raja yang kafir itu keluarkan arahan supaya Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api yang marak. Di sini teruji kesabaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dicampak ke dalam api, yang mana api itu sengaja dibuat binaannya khusus supaya api itu marak. Marak ni api yang sangat besar lah. Jadi di sini teruji kesabaran Nabi Ibrahim. Tatkala dicampak itu, Nabi Ibrahim tetap dengan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Cukuplah Allah bagiku. Nabi Ibrahim tetap berzikir dengan kalimah itu. Yang menunjukkan Nabi Ibrahim tidak toleh belakang, tidak membuat U-turn dah. Bila berdepan dengan ancaman, ugutan, lalui saja dengan sabar. Masya Allah, subhanallah. Lagi apa boleh kita tengok daripada kesabaran Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diuji supaya meninggalkan anak dan isterinya di satu tempat iaitu kawasan padang pasir yang tandus. Bila mana Nabi Ibrahim, kita tahu kan Nabi Ibrahim ni adalah Nabi yang diuji lewat sikit mendapat anak. Tapi bila dikurniakan anak, Allah suruh tinggalkan anak dan isteri di padang yang tandus. Kalau kita kan, perasaan kita baru dapat nikmat tapi disuruh tinggalkan nikmat itu di tempat lain. Apa perasaan kita kan? Tapi apa yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim buat tanpa banyak soal. Terus pergi hantar isterinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke satu tempat yang mana tiada orang, tiada makanan, padang pasir yang sangat tandus, kering kontang. Tapi satu sahaja Nabi Ibrahim yakin bahawa satu hari akan datang pertolongan Allah. Itu sangat menguji kesabaran Nabi Ibrahim. Masya Allah, sangat tinggi sabar baginda alaihi salam. Kemudian kita boleh lihat juga kesabaran baginda ketika diperintah untuk menyembelih anak sendiri. Masya Allah, bertahun-tahun menunggu zuriat, bertahun-tahun menunggu seorang anak penyambung warisan. Tiba-tiba bila anak itu dah besar, Allah suruh pergi sembelih. Masya Allah. Masya Allah. Pergi sembelih ni. Tadi dah tinggalkan dah. Lepas dah satu ujian. Ini bila dah besar, yang mana umur Nabi Ismail ketika itu dah boleh tolong Nabi Ibrahim dah. Dah boleh buat kerja bersama Nabi Ibrahim. Tapi tiba-tiba Allah suruh sembelih. Masya Allah. Apa reaksi Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim laksanakan juga tanpa banyak soal. Masya Allah. Lalu Allah digantikan dengan kibas. Kan itu kisah Nabi Ibrahim dan Ismail lah. Nak katanya sabarnya menjalani ujian yang Allah turunkan. Sabarnya menjalani perintah yang Allah suruh buat. Itu kualiti yang ada pada Nabi Ibrahim yang patut kita contohilah. Kadang kita ni ialah ungkapkan sabar ni sangat mudah lah dengan mulut kan. Tapi nak buat tu Masya Allah sangat payah. Sebab tu pahala sabar ni Allah kata bighairi hisab. Tidak ada limit. Pahala sabar ni tidak ada limit.
Kerana nak sabar tu sangat susah. Okey, kemudian yang ketiga lah, dan mungkin yang kedua terakhir lah sebelum saya akhiri perkongsian ni. Yang ketiga, kualiti yang kita boleh ambil daripada Nabi Ibrahim yang kita patut jadikan Nabi Ibrahim ni sebagai teladan ialah Nabi Ibrahim ni terkenal dengan sangat banyak berdoa kepada Allah. Masya Allah. Sangat banyak berdoa kepada Allah. Tidak hairanlah kenapa Nabi Ibrahim ni digelar apa? Digelar Khalilullah, iaitu kekasih Allah. Nabi Ibrahim ni adalah kekasih Allah. Bila kita sebut kekasih, apa indikator seorang kekasih? Apa tanda orang itu sedang berkasih? Biasanya orang yang sedang berkasih ni orang yang sangat banyak berhubung dengan kekasihnya lah. Dalam kata lain, Nabi Ibrahim ni digelar Khalilullah kerana menjadi salah satu rutin baginda ataupun tabiat baginda suka berdoa. Jadi seorang kekasih kan dia banyak berhubung kan dengan kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim ni suka berhubung dengan Allah, suka berdoa kepada Allah. Dan bila kita baca Quran, kita akan dapati doa-doa dalam Al-Quran banyaknya adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kebanyakannya lah. Yang saya sempat buat pembacaan mungkin dalam lebih daripada 10 doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Contoh doa apa yang ada? Yang biasa kita dengar, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Wa min zuriyati, dan juga zuriat aku. Apalagi doa yang Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman. Kala Nabi Ibrahim mendoakan Mekah itu supaya menjadi negara yang aman dan maju. Itu doa Nabi Ibrahim. Apalagi doa Nabi Ibrahim? Tatkala Nabi Ibrahim siap mendirikan Kaabah, siap membina Kaabah. Apa doa baginda? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu, wahai ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Nabi Ibrahim sangat mudah menuturkan doa-doa kan. Kemudian ayat yang kita baca tadi juga dalam surah Al-Mumtahanah, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ini adalah doa Nabi Ibrahim sebagaimana kita baca dalam surah Al-Mumtahanah tadi, ayat yang keempat. Masya Allah, dan banyaknya lagi doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah daripada aku orang-orang yang soleh. Maksudnya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dikurniakan zuriat yang soleh. Jadi banyak sahaja doa-doa Nabi Ibrahim yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita seharian. Tambah-tambah lagi dalam bulan Ramadan ini, saat dekat nak buka puasa tu, saat itulah yang paling mustajab doa kan. Jangan dilepaskan saat ini. Ramadan dah nak habis. Rugi sangat kalau kita lepaskan peluang untuk berdoa. Okey, itu kualiti yang ketiga lah. Yang keempat dan yang terakhir yang saya boleh kongsikan adalah Nabi Ibrahim ni patut menjadi teladan bagi kita, patut jadikan role model kerana baginda menunjukkan kualiti keibubapaan, kualiti parenting yang baginda tunjuk tu sangat hebat. Sangat hebat. Okey. Di mana dalam Al-Quran kita akan dapati kisah baginda bersama anaknya iaitu Nabi Ismail. Ada dua babak. Yang pertama ketika membina Kaabah. Ketika membina Kaabah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Okay, ketika membina Kaabah, di mana kalau tengok ayat ni, wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ketika mana Nabi Ibrahim yarfa'u membina Kaabah, wa Ismail duduk belakang. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti
wa Ismail. Okay, dalam ayat ni berbeza ya kalau kita kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah. Dengan satu ayat lagi kita kata Nabi Ibrahim membina Kaabah dan Nabi Ismail. Kalau kita dengar sepintas lalu macam sama je, tapi tidak pada bahasa Al-Quran. Bila diakhirkan kalimah Ismail di belakang menunjukkan Nabi Ibrahim dulu yang bina Kaabah. Bila dia duk bina tu, Nabi Ismail datang tolong. Nak menunjukkan Nabi Ibrahim style parenting dia adalah dia buat dulu. Dia tunjuk dulu lalu anak dia akan ikut. Masya Allah. Ini adalah kualiti parenting yang Nabi Ibrahim tunjuk dalam kisah pembinaan Kaabah. Kemudian apa yang saya boleh kongsi lagi ketika mana kisah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail. Di mana ayatnya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Bila mana datangnya perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, apa yang Nabi Ibrahim kata kepada anak dia? Wahai anakku, aku telah melihat di dalam tidur. Aku telah bermimpi bahawa aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Maka apa pendapat kamu? Masya Allah, ini adalah kualiti keibubapaan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim ini menggunakan kuasa dia ataupun amanah dia sebagai ayah, sebagai bapa. Amanah dia sebagai bapa tidak digunakan semena-menanya. Maksudnya tidak menjadikan kuasanya ada kuasa veto. Tidak menjadikan amanah sebagai bapa tu sebagai kuasa veto, tak. Tapi dia mendengar dahulu, minta pendapat dulu daripada anaknya. Minta pendapat, wahai anakku, apa pendapat kamu? Maka kita akan dapati Nabi Ismail menjawab dengan sangat dengan jawapan yang sangat halus. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu akan dapati, dia kata, Nabi Ismail kata, buatlah ayah sebagaimana yang diperintahkan. Satajiduni, kamu akan dapati aku insya-Allah daripada orang-orang yang sabar. Bagaimana seorang anak, seorang remaja lah boleh kata, boleh jawab macam tu kepada ayah. Ayah nak kena sembelih ni, ayah nak sembelih. Tapi boleh jawab, buatlah. InsyaAllah aku jadi orang yang sabar. Bagaimana seorang anak boleh cakap, aku akan jadi orang yang sabar. Kalau tidak melihat kepada perwatakan ayahnya sendiri yang menunjukkan sabar terlebih dahulu. Di mana Nabi Ibrahim sebelum ni dah sabar kan. Sabar meninggalkan isteri dan anak di pada pasir. Sabar menjalani arahan Allah. Dan bila datang pada saat anaknya diuji pula, anaknya menjawab yang sama. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Nak katanya Nabi Ibrahim, style parenting dia, tunjuk dulu. Buat dulu, anak akan tengok. Anak akan ikut kembali. Gitulah kita sebagai ibu bapa. Itulah ada pepatah kata kan, anak-anak ni, dia mendengar dengan mata. Maksudnya dia tengok dulu ibu ayah dia buat apa, baru dia buat. Dalam erti kata yang lain, kita sebagai ibu bapa menunjukkan contoh terlebih dahulu. Barulah anak itu boleh mendengar arahan kita, mendengar suruhan kita dan mencontohilah perbuatan ataupun tingkah laku ibu bapa. Jadi saya rasa setakat itu sahaja 4 kualiti ataupun 4 sifat peribadi yang kita boleh contohi ataupun mengambil ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim. Sungguhnya banyak lagi babak-babak yang lain yang kita boleh ambil pengajaran, tapi masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita akan jumpa di lain kesempatan. Kalau ada lain kesempatan, insyaAllah kita boleh berkongsi lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Icon Syabab atas peluang dan ruang yang diberikan dalam perkongsian ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.